Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sidang penuntun, alhamdulillah pada malam ni kita dapat sama-sama lagi untuk kita masuk topik kita berkaitan dengan hadis yang kedua kita, bab yang kedua kita, iaitu bab al-bab tsani luzum wa 'ardi adab ta'amul ma'an nasi 'ala al-Qur'an was sunnah, iaitu bab kedua, keperluan mengamalkan adab ketika berurusan sesama manusia berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Terdapat 3 hadis dalam bab ini. Kita dah habiskan hadis yang pertama dan kedua, dan kita tinggal lagi hadis yang ketiga, iaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat perkara-perkara yang aku anggap ibadah yang telah kulakukan pada zaman jahiliyah, berupa berhubungan silaturahim, pembahasan hamba dan sedekah, apakah aku mendapat pahala daripadanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Sesungguhnya apabila kamu memeluk agama Islam, amalan-amalan baik yang kamu lakukan dahulu lakukan telah selamat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Saya dah sebutkan sedikit maklumat berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topiknya adalah isu berkaitan dengan hal hasanat allati amilha al-kafir. Adakah kebajikan-kebajikan, amal kebajikan yang dilakukan oleh orang kafir zaman jahiliyah dia atau zaman kekufuran dia, adakah kekal, mana amalannya yang sebelum tu kekal ataupun bagaimana kebajikan dia. Dia sedekah sebelum Islam, dia banyak bersedekah. Masa zaman jahiliah dia banyak bersedekah, banyak tolong orang. Kemudian dia memeluk agama Islam. Bila dia memeluk agama Islam, pahala yang dia buat masa tu adakah dia dapat ketika dia telah memeluk agama Islam ataupun burn? Ada. Sebab kita kata dosa kita tahulah, kita telah ma'ruf dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu tajubu ma qablaha. Apabila seorang tu meluk agama Islam, maka kita kata dosanya dihapuskan. Itu jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana pahala? Adakah dia boleh carry forward? Istilahnya orang hari ni, orang istilah hari ni ialah carry forward. Boleh tak dia carry dia punya kebajikan dia yang dilakukan ketika zaman kekufurannya tu, apabila dia memeluk agama Islam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak bincang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, dan juga Bukhari dan juga Muslim. Rawahu Syaikhan wal lafdhu lil Bukhari. Baik, melihat kepada usul syariat Islam, ataupun ada pandangan yang mengatakan bahawa, pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata orang kafir pada hukum asalnya, dia adakah mereka ini dituntut ataupun tidak dalam konteks ibadat, hukum syariat semua sekali, solat apa semua, adakah orang kafir juga dituntut? Benda ni khilaf di sisi ulama.
hal mutalabuna bisyariah ham ghair mutalabina bisyariah, adakah mereka dikehendaki untuk melaksanakan semua syariat ataupun tidak. Maka ini khilaf di sisi ulama. Ada yang kata mereka juga wajib buat pada hukum asal, tetapi mereka disebabkan kekufuran mereka tidak melaksanakan, sebab itu mereka berdosa. Sebab dalilnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka yang dipanggil neraka Saqar? Qalu, orang kafir tadi menjawab, kami tidak salat. Lam nakum minal musallin, kami tidak mendirikan salat. Dalil inilah yang memberi kemusykilan kepada para ulama. Adakah orang kafir ni dia dituntut untuk melakukan amal ibadat ataupun tidak? Maka sebagian ulama mengata mereka pada dasarnya dituntut. Ada kata tidak. So khilaf itu berlaku di sisi ulama. Walau bagaimana sekalipun nanti Allah Subhanahu wa taala kedua-dua setuju. Mereka walaupun buat ibadat menyatakan nanti Allah Subhanahu wa taala, salat ke, kalau kata dia buat salat, dia tidak beroleh pahala jika dia mati dalam keadaan kekufuran. Orang kafir dia buat baik kan, banyak dia buat baik. Kalau dia mati dalam keadaan kekufuran, walaupun dia sedekah bilion sekalipun, adakah beri manfaat dia dekat akhirat jika dia mati dalam keadaan kufur? Benda ini disepakati para ulama. Mereka amalan itu tidak beri manfaat apa-apa kepada si mati. Dalilnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami bawa datang amalan mereka. Jadi dalam tu menunjukkan mereka ada juga buat amal. Mereka bersedekah, mereka buat tolong orang, mereka bantu orang, beri bantuan sana, beri bantuan sini. Tapi faj'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalan mereka yang mereka lakukan tadi dekat dunia haba'an manthura, habuk yang berterbangan, tidak dinilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu sepakat ulama sebut. Jadi kalau dia dibuat amal, dia mati dalam keadaan kekufuran, amalannya tadi tidak beri manfaat apa-apa. Jelas saya kata. Seterusnya isu yang tadi yang saya sebut, jika dia memeluk agama Islam. Kita tahu, saya dah sebutkan tadi, dia katakan dia dosanya terampun. Dan persoalan kita kena faham baik-baik, persoalannya berkaitan dengan amalan kebajikan dia. Sedekahnya, birrul walidainnya, berbuat baik kepada kedua bapa dan sebagainya. Adakah dia akan carry forward pahala itu? Sebagian ulama kata ya, dia boleh carry forward dia punya pahalanya, tetapi dosa tidak. Pahalanya tadi tidaklah mensyaratkan dia meneruskan perbuatan kebajikan tadi. Tak syarat pun. Dia boleh dapat pahala tu ketika apabila dia memeluk agama Islam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia kata kalaupun kita bertanya, kalaulah orang kafir tadi melakukan kebajikan pada zaman kekufurannya, bukanlah dia niatkan Allah pun, la yaqsudu biha wajha Allah, fa hal tuktab lahu, adakah dituliskan juga pahala untuk mereka? Fal jawabu, ya, dituliskan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata aslamta ala ma aslamta min khair. Hadis ni yang kita baca ni, hadis yang kita baca, aslamta ala ma aslamta min khair. Maknanya kita kata kebajikan yang kamu buat zaman jahiliah kamu tadi masih lagi dikira. Kita tahu, semua tahu bahawa orang kafir bila buat kebajikan pun masa kafir, dia tak ada niat lillahi ta'ala. Dia tak ada buat pun aku buat ni kerana Allah, sebab dia sendiri tak percaya kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman, sifat Rahimnya,
dia kata masih lagi menerima amalan tersebut apabila orang itu memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah misal kata dia orang kafir tadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dia menghimpunkan duit yang haram. Tak. Masa zaman kufurnya tadi duitnya daripada sumber yang haram katakan. Biturukin ghairi masyru'iyyah, ghairi masyru'ah. Katamthil, lalu digunakan beli kita kata buat patung lah, buat ialah macam-macam perkara. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ghairu thumma taba an hadha. Kemudian dia bertaubat. Masa kufur dia masya-Allah lah. Fal jawab in kana la ya'lam bi annahu haram faqad qala Allah taala, kalau dia tak tahu benda tu benda haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang telah datang kepadanya peringatan daripada Tuhannya, daripada Rabbnya, lalu dia stop daripada buat benda tu, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, maka baginya tuan-tuan mati Allah yang ada ketika itu, yang dah lepas, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata wa'alifal amwal lahum amma idza kana ya'lam, kalau kita kata harta-harta tadi masa dia buat dia collect, dia kumpulkan duit pun dia tak tahu benda tu haram ke apa, dia buat katakan. Dia ingat halal dia buat. Dan bila Islam baru dia tahu, dia bertaubat. Maka harta-harta tadi hak milik mereka. Tetapi apabila dia tahu zaman Islam zaman jahiliahnya tadi, dia tahu benda itu adalah haram, tak boleh buat. Hatta dalam agama Buddha ke apa, Kristian ke apa pun, mereka pun menganggap benda-benda yang itu adalah hukumnya haram, tak boleh buat nama Allah. Macam minum arak apa semua, di sisi kita kata di sisi agama-agama lain, judi apa semua adalah haram. Dan mereka tahu benda itu haram tapi mereka buat. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, fal wajib alaihi an yatasaddaqa biha takhallusan minha. Maknanya dia daripada harta-harta sumber haram tadi, hendaklah dia, jika dia tahu, maka hendaklah dia sedekahkan fi sabilillah. Dia sedekahkan untuk dia selesaikan perkara itu, wallahu alam bissawab. Jadi tuan-tuan mati Allah, secara umum orang kafir ini ada 3 amalan kebaikan dia. Yang pertama, kebajikan yang dia buat tu ada 3 perkara, 3 conclusion lah, rumusan. Yang pertama, amalan kebajikan ketika hal kekufuran dia la tuqbal fahiya mardudah, katakan a'mal khair fi hali kufrihi la tuqbal fahiya mardudah. Ada amal kebajikan yang mana orang yang dilakukan ketika kekufurannya tidak diterima, bahkan tertolak. Tertolak. Yang ni yang saya kata tadilah. Saya kata wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ini pandangan pertama lah, nyatakan. Pandangan pertama, amal kebajikan yang dilakukan oleh orang kafir tidak diterima, tolak terus, berdasarkan ayat Quran dan surah Taubah. Ma mana'ahum an tidaklah terhalang apa yang mereka lakukan bagi bantuan nafkah, bagi kita kata infak sana infak sini, kecuali makna amalan-amalan itu tidak diterima kecuali disebabkan kerana mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul, kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mendirikan salat illa wahum kusala, kecuali mereka dalam keadaan yang malas-malas, wala yunfiquna illa wahum karihun, mereka tidak melakukan infak kecuali dengan keadaan terpaksa. Itu dalam surah Taubah ayat 54. Pandangan yang kedua, a'malul khair ba'da mautihi 'alal kufr lan taqiyahu min azabillah. Saya dah sebut tadi, amalan kebajikan dia
kalau dia mati dalam keadaan kekufuran, amalan kebajikannya tadi tidak dapat membantu dia di alam akhirat besok. Wallahu a'lam, tak dapat bantu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadilah, wa man, antaranya ialah selain daripada yang saya sebutkan tadi, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad ataupun siapa yang kita di kalangan kamu daripada agamanya lalu dia mati dan dia dalam keadaan kafir, maka amalan mereka gugur di dunia dan di akhirat, dan mereka di kalangan ashabul nar, mereka digelar sebagai orang-orang ahli neraka kekal dalam selama-lamanya. Yang ketiga, seperti mana yang saya sebutkan tadi, apabila orang dia buat kebajikan lalu dia meluk agama Islam, fa ahsana islamuhu, lalu elok agama Islamnya, dia bagus dia, bila juruh dia masuk Islam dia betul-betul tak, sayuktabu lahu ma amilahu min khair, mana amalan kebajikan dia yang mereka buat sebelum tu semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, dia kata fadlan minallah, itu kelebihan yang Allah nak berikan kepada mereka. Wa hadha qaul, ini pandangan yang ketiga adalah pandangan yang kita kata yang paling tepatlah, ya katakan. Ada kes sama juga. Kalau tuan-tuan tanya ustaz, apa adakah benda ni sama dengan orang yang telah murtad kemudian dia kembali pada Islam? Dia murtad dah, keluar daripada Islam dah, kata. Dia keluar daripada Islam, kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dan dia kembali kepada Islam, dia mengucap balik kalimah syahadah. Adakah amalan-amalan dia buat sebelum dia murtad ataupun semasa dia murtad tadi dia ada buat benda amal soleh, adakah Allah Subhanahu wa taala akan terima? Yes. Kita kata Allah akan terima berdasarkan hadis ni, berdasarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam. Kecuali jika dia murtad, keluar daripada Islam dan dia mati dalam keadaan dia murtad, maka amalannya tadi sepanjang dia sebelum dia murtad tadi tu tidak dapat membantu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tu tidak dapat membantu dia di akhirat kelak. Katakan jelas, ya katakan wallahu a'lam. Itu yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita lihat dalam hadis ini kata betapa Allah Subhanahu wa taala Allah nak berikan kelebihan itu pada siapa saja yang dia kehendaki. Kadang-kadang kita lihat dalam hadis yang lain, seorang lelaki, Nabi SAW ceritakan kepada kita, mewasiatkan kepada anaknya untuk mewasiatkan pada anaknya apabila dia mati hendaklah jenazahnya dibakar. Dibakar. Dia dalam hadis sahih. Dibakar lalu debunya diterbangkan ataupun dibuang dekat laut. Wasiat begitu. Tapi kita jangan buat. Ini cerita yang katakan, yang Nabi nak beritahu pada kita sesuatu. Perbuatan itu adalah haram. Dan perbuatan itu menurut Allah Subhanahu wa taala ialah kita kata kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ceritanya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita untuk mengambil iktibar. Dan saya akan sebutkan apa iktibar yang kita boleh ambil sebentar lagi. Baik. Bila dia wasiatkan lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan ataupun matikan dia, meninggal dunia sahabat tadi atau meninggal dunia orang tadi itu, maka anak-anaknya pun tunaikanlah wasiat tersebut. Bakarnya mayat dan debunya ditaburkan dekat laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala himpunkan balik debu-debu tadi dan Allah jadikan balik. Iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah bertanya kepada dia, kenapa kamu buat begitu?
Alam ta'lam, dia kata, bukankah kamu tahu bahawa aku berkuasa ke atas setiap sesuatu? Qal bala, ya. Tetapi ya Allah, aku takut akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terlupa bahawa Allah Subhanahu wa taala ni boleh buat apa saja. Jadi dia fikir dalam benak dia, dalam hati dia, bahawa bila dia buat macam tu dia boleh selamat, disebabkan dia terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesilapan dia ni dalam hadis tersebut menyebabkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Dan mengampunkan dosanya. Dan Allah masukkan di kalangan ahli syurga lelaki ni. Apa iktibar yang kita boleh ambil? Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita nampak seorang ini, kita kata masya-Allah dia telah melakukan perkara yang kufur ataupun perkara yang kita kata bercanggah dengan syariat. Secara tidak dekat dunia kita kata memang kita boleh katakan perbuatan itu kufur dan sebagainya. Tapi penentuannya tuan-tuan adalah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbang benda tu. Kau buat ni diterima ataupun ditolak. Dekat dunia kita boleh sebut orang buat begini ditolak. Kenapa? Tak bertepatan dengan nas. Orang buat begini ditolak. Kenapa kita kata begitu? Sebab berdasarkan zahir umum dalil, yang ada perbuatan yang tolak. Tetapi kita tak tahu kita kata ada orang kita dulu, orang kampung, bila dia buat ibadat, dia tanya untuk guru dia, guru yang mengajar kat surau-surau kat masjid, dia terus amal. Dia tak tahu pun amalan tu tak sabit dalam hadis Nabi SAW. Dia tahu tu dia nak buat ibadat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata yang dah belajar ni, kita dak bagi tahu. Duk bagi tahu amalan ni tak betul, tak boleh buat, tapi dulu dia buat. Dulu habis macam mana nenek moyang kita yang dah buat, ustaz? Maka sebab itu kita kata yang dah lepas kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kes macam tadilah, dia dah buat satu benda yang kita kata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berhak. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah nak berikan kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Tetapi kita tidak boleh menggunakan itu sebagai alasan untuk kita berterusan melakukan perbuatan yang bercanggah dengan syariat. Sebab kenapa Ustaz katakan? Sebab kita tak tahu adakah kita akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah Ghafurur Rahim, tapi satu lagi kita kena ingat, Allah juga Syadidul Iqab. Balasannya sangat berat katanya. Sebab itu dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Allah berkehendak untuk ampunkan, Allah berkehendak juga untuk nak mengazab. Rahman Rahimnya sifat Allah Subhanahu wa taala, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan dikeluarkan daripada api neraka tadi. Man kana fi qalbihi dzarrah min al-iman, akan dikeluarkan daripada api neraka tadi orang yang hanya dalam hatinya ada sebesar zarah saja iman. Satu molekul yang paling kecil yang kita hanya boleh nampak dengan menggunakan alat teleskop, untuk teleskop ke apa nama kata? Apa? Mikroskop. Teleskop yang ni kan katakan. Mikroskop. Nak tengok zarah tu gunakan alat. Mata kasar tak nampak tu. Jadi kita kata itu semua balik kepada rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
Sebab tu dalam Al-Quran kita kata dia innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Dia tak boleh kata Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Ayat tu lain. Kalau kita kata Allah tak akan ampunkan dosa orang yang syirik, lain. Ayat itu maksudnya yang saya bacakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa orang yang melakukan syirik jika dia mati dalam keadaan syirik. Dia ada dalam kurungan tu kena letak. Ada. Kena letak maksud ayat itu. Kalau kita kata Allah tak ampunkan dosa syirik, habis kalau dia bertaubat, kalau dia sempat bertaubat sebelum dia mati, bertaubat maknanya adakah dia diampunkan dosa? Kita kata iyalah. Tapi kalau macam tu, ayat yang betul ialah kita kata Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan atau tidak akan mengampunkan dosa orang yang mati dalam orang yang melakukan syirik dan kemudian dia mati dalam keadaan syiriknya tadi. Tapi kalau dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati, maka Allah berikan taubatnya. Berbeza dengan orang yang mati dalam melakukan maksiat, dan ucapan ni bukan untuk galakkan melakukan maksiat. Kalau orang tu mati, let's say dia mati dalam berzina, Islam, tapi dia mati dalam keadaan berzina, waliyazbillah. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, adakah kita boleh kata orang itu akan masuk neraka? Tak boleh. Bukan hak kita untuk menentukan dia itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berhak mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik. Allah berhak ampunkan dosanya jika Allah hendak. Sama jugalah, bukanlah kita kata maksudnya nak bagi galakan pada orang melakukan maksiat, tidak. Tapi benda tu balik kepada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Allah nak, Allah beri ampun, Allah tak nak, Allah beri azab. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menyatakan bahawa orang itu yang melakukan maksiat, dia mati dalam keadaan wallahu a'lam katakan maksiat yang dilakukan tadi, kita tak boleh nak hukum dia tu ahli neraka. Walaupun yang dia buat tadi adalah maksiat. Tapi kalau orang kafir, memang terang-terang dia kafir, dia memang kufur, kita tak boleh kata ni kita tak tahu dia ni masuk syurga ke neraka tak. Lain. Tak. Yang itu memang dah jelas-jelas orang kafir katakan, orang musyrik katakan, iyazbillah katakan. Apa ni Hindu ke sembah berhala ke apa, orang bukan Islam katakan. Kita tak boleh meragui lah. Itu memang confirm masuk neraka. Sebab apa? Sebab kekufuran. Bahkan kalau kita meragui pula, bahaya pula dari segi i'tiqad akidah kita. Yang saya sebutkan ini ialah dalam konteks ya tekan orang Islam. Orang Islam. Kalau tuan-tuan tanya, misal kata kita banyak kes dekat Malaysia ni, dia memeluk agama Islam senyap-senyap lalu meninggal dunia, maka jenazahnya menjadi rebutan di antara majlis agama dan juga ahli keluarga. Ahli keluarga menganggap bahawa dia ni non-Muslim, maka dia nak kerumikan cara dia, dan majlis agama menganggap dia ni orang Islam dan nak kerumikan dengan cara Islam. Diputuskan di mahkamah, kadang-kadang menang alik sana, kadang-kadang menang alik sini. Kalau dia dikerumikan dengan cara non-Muslim, dibakar mayatnya ke atau sebagainya, kita kata kita tidak boleh meletakkan hukum dia ahli neraka, tidak. Maknanya kita sama juga kalau betul kita tahu dia sebagai orang Muslim, maka
Konsepnya ialah kita hanya doakan supaya Allah ampunkan dosanya. Wallahu a'lam. Hari ni kita kata dia juga orang yang kita kata dia Islam hanya sekadar memeluk agama Islam ataupun Islamnya pada nama. Ustaz, masa hayatnya tak pernah semayang, minum arak, gini. Islam tak ada Islam. Tengok IC Islam, zahir Islam. So tetap dia berhak untuk mendapat doa kita, iaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkanlah dosanya ya Allah, rahmatilah dia, apa semua bla 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 ila akhiri. Tapi hakikat sebenarnya dekat alam akhirat apa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berurusan secara zahir. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila lihat dalam hadis yang kedua ni, dia punya huraian sikit kat belakang tu, dia katakan, dia sebut latar belakang bab tu. Kita baca sikitlah, dia katakan, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu merupakan saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan di dalam Kaabah dan telah hidup selama 120, apa dia kata, 60 tahun daripada selama 120. Ajak saya tengok kok Arab, kadang-kadang terjemahan ni dia silap sikit. Wulida fi jawfil Ka'bah wa 'asha 120 sanah. Tak kan betul ni kata. Maknanya dia telah hidup selama 120 tahun. Patut dia kena begitu. Dia telah hidup selama umur dia 120 tahun. 60 tahun daripada umurnya dia hidup dalam zaman jahiliah. 60 tahun. Dan 60 tahun lagi dia sempat hidup dalam Islam. Jadi umur dia panjang. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia 120 tahun. Dia sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Tuan-tuan tahu siapa? Siapa umur sahabat Nabi yang paling panjang? Yang paling umurnya paling panjang? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia katakan umurnya saja lebih daripada 120 tahun. Ada, wallahu a'lam. Itu pandangan. Baik. Beliau ni Hakim bin Hizam, dia kata telah membebaskan 100 orang hamba dan menginfakkan 100 ekor haiwan tunggangannya untuk mempertahankan Mekah sewaktu beliau berada dalam zaman jahiliyah. Tuan-tuan, infaknya kita kata membebaskan 100 orang hamba dan 100 ekor haiwan. Tunggangan ni unta lah ataupun kuda. Besar. Ada. Besar dia punya amalan dia. Ada. Itu zaman jahiliah. Jadi itu yang Hakim bin Hizam ni dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebajikan yang dia buat sebelum ni bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, dikira. Ada, dikira. Ada. Wallahu a'lam. Baik, pengajaran hadis. Hadis pertama dalam bab ini dinamakan hadis Ats-Tsaqalain. Hadis Ats-Tsaqalain yang bermaksud hadis tentang dua perkara yang berat, iaitu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Tsaqalain. Yang kedua, adab dan akhlak ketika berurusan dengan manusia mempunyai pengaplikasian yang berbeza mengikut setiap adat, budaya dan tradisi. Syariat Islam tidaklah menolak kesemua adat dan kebiasaan satu-satu kaum. Malah adat dan kebiasaan yang baik dalam satu kaum itu dijadikan sandaran dalam kaedah syariah. Namun begitu, sekiranya umat Islam yang berbilang bangsa dan budaya
bersisih faham dari sudut pengaplikasian adab dan akhlak berurusan sesama manusia, maka mereka haruslah kembali kepada syariat Islam yang paksinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal ini kerana sekiranya kita berpegang kuat kepada kedua-dua perkara tersebut, perkara ini tidaklah akan sesat selama-lamanya. Orang jahili, orang Melayu ada adat dia, orang Cina ada adat dia, orang India ada adatnya, orang asli ada adatnya, orang Sabah Sarawak semua, setiap kaum ada adatnya. Jika mereka memeluk agama Islam, katakan, boleh tak dia teruskan adat mereka? Boleh, selagi mana adatnya itu tidak bercanggah dengan syariat. Itu je kaedah dia. Selagi mana adat itu tidak bercanggah dengan syariat. So kebiasaannya, adatnya tadi boleh diterima, boleh dibuat, tak ada masalah. Kita kata selagi mana tidak, kaedahnya tadi gitu, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kalau misal kata bersisih faham, ada kita di antara kaum ada adat ni bersisih faham, maka boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk dilihat daripada kacamata pandangan syarak Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, itu maksudnya. Yang ketiga, dituliskan bagi seorang hamba Muslim itu pahala kebaikan yang dilakukan walaupun ketika ia melakukannya ia tidak mengetahui bahawa ianya merupakan amalan kebaikan. Begitu juga dia akan diampunkan dosa pada setiap kejahatan yang hendak dilakukan namun ditinggalkan, yang mana dia tidak mengetahui bahawa perkara itu adalah amalan kejahatan. Kedua-dua ini adalah dengan syarat dia memasang niat dalam kedua-dua hal tersebut setelah dia mengetahui hakikat baik dan buruk satu perbuatan itu. Pada perbuatan yang baik yang telah dilakukannya, dia berniat supaya tidak melakukannya kerana Allah, manakala pada perbuatan jahat dia berniat untuk meninggalkannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia berterusan melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukannya pada masa lalu, selepas mengetahui bahawa hakikat perbuatan itu adalah kejahatan, maka baginya dosa dan apa yang terdahulu dan yang kemudian. Kerana apabila dia melakukan pada waktu semasa dia melakukan dalam keadaan dia mengetahui bahawa perbuatan itu adalah sesuatu kejahatan, ini juga terpakai dalam perkara-perkara berkaitan dengan adab dan urusan sesama manusia. Jadi tak nak kita kata setiap amalan tadi untuk diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala memerlukan niat. Memerlukan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama ada dia buat tadi kebajikan tadi, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dalam konteks bila dah meluk agama Islam, katakan. Kalau dia orang kafir, dia buat ketika kekufurannya, kalau orang kata ustaz, kalau orang kafir dia bersedekah, dia dapat tak ganjaran? Bila seorang kafir melakukan amalan-amalan kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya, kita kata yes, dia dapat ganjaran di dunia. Dia dapat ganjaran di dunia. Tapi dia tidak dapat ganjaran di akhirat jika dia mati dalam keadaan kufur. Ada. Itu satu part lain. Dia satu part yang lain. Orang kafir kalau kita kata dia infak, ada setengah-setengah tu, dia yakin, dia percaya bila dia infak dia akan dapat lagi banyak. Ada setengah orang kafir macam tu. Bagi dia kita kata dia yakin dengan infak, kekuatan kekuatan derma tu. Sebab dia nampak depan mata. Bila dia banyak infak, dia banyak lagi dah dapat. Tapi dia yakin kepada Allah tak ada. Cuma dia percaya bahawa bila dia bagi kat orang, more dia bagi kat orang, lagi banyak dia bagi, lagi banyak dia dapat. Kat situ dia percaya, katakan. Dan Allah akan bagi.
ganjaran dekat dunia. Sebab itu kita kata kat dunia ni memang Allah akan bagi balasan. Tak kira kau kafir ke, kau Islam ke, kat dunia akan dapat. Cuma beza orang kafir dengan orang Islam. Orang Islam akan dapat ganjaran dekat akhirat juga. Bukan setakat dekat dunia, tetapi dia akan dapat ganjaran di akhirat. Berbanding dengan orang kafir, jika dia mati dalam keadaan kufur, setakat kat dunia je. Kat akhirat tak dapat apa-apa. Kat akhirat dia tak dapat apa-apa. Wallahu a'lam. Kecuali tadi saya kata kalau dia memeluk agama Islam, barulah dituliskan baginya pahala atas apa yang dia telah lakukan ketika zaman jahiliyah daripada perkara-perkara yang baik tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maklumat berkaitan dengan Syekh, dia kata, saya telah membacanya. Dah azan, silakan azan dahulu. Mu'allif rahimahullah ta'ala dia kata, saya telah membaca di hadapan Datuk Mufti hadis Ar-Rahmah Al-Musalsal bil awwaliyah dan juga hadis Mahabbah
dan beberapa hadis daripada Sahih Bukhari. Antara kemuliaan akhlak beliau adalah apabila kami singgah menziarahi beliau di pejabatnya tanpa membuat temu janji terlebih dahulu, beliau sanggup meluangkan masanya bersama kami walaupun berada dalam keadaan sibuk apabila mengetahui kami datang dari tempat yang jauh. Hadis musalsal al-awwaliyah ma'ruf di sisi ulama namanya Allah Subhanahu wa taala, lafaznya ialah ar-rahimun yarhamumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kita kata orang yang baik itulah kata ar-rahimun, maka Allah akan berlaku baik kepada mereka. Irhamu man fil ard, kita kata buat baiklah, irham. Boleh maksud buat baik katakan, ataupun sopan santun, lemah lembut katalah dengan orang, kata siapa saja yang ada dekat bumi ni, maka yang ada dekat langit akan berlembut dengan kamu, akan kasih kepada kamu. Kasih, maksud dia kata kasihlah, mengatakan irhamu man fil ard, kasihlah apa sahaja sesiapa yang ada dekat bumi ini, maka Allah akan kasih kepada kamu, ataupun yang ada dekat langit itu akan kasih kepada kamu, iaitu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. So itu dipanggil hadis musalsal awwaliyah. Wallahu alam. Itu yang pertama. Yang hadis mahabbah ni merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza ahabballahu al-'abd nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan. Allah Subhanahu wa taala bila dia sayangkan pada seorang hamba-Nya, atau bila dia sayang kepada hamba-hambanya, dia akan panggil Jibril. Lalu bila dia dah panggil Jibril tu, mati Allah, dia akan berkata innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah cintakan pada fulan bin fulan, maka Jibril kau pun kena cintakan dia juga. Fayuhibbuhu, lalu Jibril pun cintakan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun mati Allah, fayunadi Jibril, lalu Jibril pun panggil seluruh penduduk langit. Jibril panggil seluruh penduduk langit, innallaha, Jibril pun berkata kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan. Maka kata Jibril kepada penduduk langit, fa ahibbuhu, wahai penduduk langit, sayanglah kamu pada fulan bin fulan. Fayuhibbu ahlus sama', lalu seluruh penduduk langit suka kepada fulan bin fulan. Tuan-tuan, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard, kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, orang ini yang apabila dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang dia minta dia akan dah dapat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil hadis mahabbah. Banyak lagi apa ni yang disebutkan tadi, dia jumpa dengan mufti Pulau Pinang ni. So kita kata Datuk Mufti telah berguru dengan sejumlah masyayikh daripada ulama Timur Tengah. Antaranya ialah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin bin Muhammad Al-Falaki Al-Azhari, Syekh Tajuddin Ibn Abdul Rahman Ibn Idris Al-Jarumi, Said Sabiq, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang ni, dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili antara kita kata maknanya antara ulama Melayu di Mekah, katakan. Saya sempatlah berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia meninggal lewatnya dalam sebelum 2010 dia meninggal. So saya balik 2005, ada sebelum itulah katakan.
Mana 2005 dia masih lagi ada. Dia pun selalu berbalik ke Malaysia apa semua. Kitab dia ada dekat Malaysia ni, orang duk baca dekat pengajian-pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Wallahu a'lam. So Datuk Mufti telah pun meriwayatkan daripada Syekh Said Sabiq, iaitu penulis kitab Fiqh Sunnah, yang meriwayatkan daripada Syekh Mahmud Muhammad Khattab As-Subki, yang meriwayatkan daripada Muhammad ibn Ahmad bin Ulaishi Al-Maliki, yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir, iaitu Al-Amir As-Saghir, yang meriwayatkan daripada ayahnya Al-Amir Al-Kabir, yang menulis sanadnya di dalam catatannya makna dhabt, yang bertajuk Saddul Arab min ulumil isnadi wal adab. Itu kita kata hadis yang diriwayatkan oleh Datuk Mufti sendirilah, katakan daripada dia punya susu jalur periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua. Selesai sudah kita kata bab yang kedua, dan insya-Allah lepas ni kita masuk bab yang ketiga, kedudukan adab dan asas berurusan sesama manusia. Sedikit dirahmati Allah berkaitan dengan tak masih lagi dalam tajuk ni, kata orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kita kata berdasarkan niat tadi, kalau dia berniat nak melakukan maksiat, lalu tak jadi dia pergi melakukan maksiat, maka adakah dia dapat pahala ataupun tidak? Ada dua keadaan. Yang pertama, dia tinggalkan perbuatan maksiatnya tadi, tak jadi pergi, itu kenapa? Adakah kerana kereta rosak ke, ataupun cuaca tak bagus ke, ataupun dia tinggalkan tadi betul benda tu dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu. Ini yang disebut tadi. Tapi kalau dia meninggalkan perbuatan tersebut dia kerana tayar kereta meletup, ataupun normatif Allah dia kerana hujan lebat tak boleh datang, maka dia tetap mendapat satu dosa. Itu beza. Orang yang berniat untuk melakukan kebajikan tetapi dia tak dapat nak buat, dia tak dapat nak buat amalan tersebut, telah dituliskan baginya pahala atas niatnya tadi. Dan apabila dia buat amalan tersebut, maka dia akan dapat ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda. Likulli hasanatin asyru amthaliha. Ganjarannya akan digandakan kepada 10, bahkan ila adhafin mudha'afah, bahkan gandaannya lebih besar daripada itu. Ada, wallahu a'lam. Itu kita kata sedikit. Sebab tu para ulama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang antara yang dinukilkan daripada para ulama ialah mereka berniaga dengan niat. Kanu yutajiru bin niat. Berniaga dengan niat. Niat nak buat ni, tapi niatnya ulama memang dibuat betul. Tak, jangan kita niat manjang, niat je katakan. InsyaAllah Ustaz katakan dah niat dalam hati nak buat. Ada. Kita kata niat itu bukan sekadar dalam hati cukup, dia perlukan keazaman. Sebab tu an-niyah al-qasdu wal-azmu. Qasad dengan azam nak buat. Dia bukan qasad semata, dia kena ada keazaman. Barulah dinamakan niat. Kalau tidak, tidak dinamakan niat. Kalau hanya setakat qasad sahaja dalam hati, tidak dinamakan
niat. Selagi tidak ada kedua-duanya, al-qasdu wal azmu. Azam. Allah, kadang-kadang orang tanya, ustaz, mana yang kita kata, yang dikatakan niat itu boleh membatalkan, mengubah niat itu dalam solat boleh membatalkan solat? Dia, sebab itu kita kena faham konsep niat itu macam mana. Sebab tu saya kata tadi, dalam niat kita ada al-qasdu wal azmu, qasad dan azam. Bila dia qasad saja, dia tak jadi niat. Istilahnya kita dalam semayang terlintas, aku ni tadi semayang zuhur ke asar? Kan? Pernah tak berlaku ni? Tengah semayang tu, kita kata terlintas dalam hati kita, aku semayang zuhur ke semayang asar? Kalau baby kau semayang seorang, niat tadi niat zuhur ke niat asar? Terlintas, kadang-kadang terlintas. So terlintas itu tidak lagi dipanggil niat dan tidak membatalkan salat selagi mana tidak disertakan dengan azam. Bila dia dah terlintas tu, itu qasad. Maka bila dia kata confirm dia tadi dia niat zuhur, kemudian dia tukar memang nak buat asar, maka ketika itu solatnya batal. Sebab disertakan tadi qasad dengan azam. Disertakan qasad dengan azam. Kalau qasad semata, tidak. Yang terlintas dalam benak fikiran gitu, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, jadi setakat tu saja. Ada soalan nak tanya kalau ada? Kalau ada lah. Tak ada. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Setakat tu saja, tuan-tuan Allah, yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.